أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambung kita dalam perbahasan kitab Ayyuhal Walad yang dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala pada topik jangan kamu menggunakan bahasa yang payah-payah ya, untuk dalam perkataan kita. Kata Imam Ghazali, kemudian memberitahu hal yang seperti ini pada orang ramai dan menunjukkan mereka untuk memikirkannya dan menarik perhatian mereka ke atas ketaksiran dan kelemahan mereka dan mendedahkan keaiban yang ada pada diri mereka supaya kepanasan aliran pemikiran itu dapat menyentuh hati mereka lalu menggoncangkan kelekaan mereka sehingga mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala ketaksiran pada umur yang telah mereka lalui sekadar kemampuan yang ada pada mereka, dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang telah berlalu yang tak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka pekerjaan yang seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat. Jadi kalau kita menyampaikan nasihat kepada orang, apa kata Imam Ghazali? Hal seperti apakah? Iaitu hal keadaan yang berterusan bila kita menyampaikan hingga manusia itu boleh berfikir. Mereka memikirkan dan menarik perhatian mereka di atas ketaksiran dan kelemahan mereka. Suatu perkataan yang diucapkan menyampai pada makna hingga mereka sedar apa ketaksiran dan kelemahan yang mereka lakukan. Yang ini bukan memberi nasihat supaya orang memikirkan apakah perkataan yang disampaikan. Tak. Apa Ustaz tu cakap tadi ya? Nak faham perkataan Ustaz. Bukan itu tujuan dia, kata Imam Ghazali. Tujuan orang memberi nasihat supaya orang memikirkan tentang ketaksiran diri dia. Betul kata Ustaz tadi tu. Allah, lemahnya saya. Jadi pemikiran dia balik pada diri dia. Bukan dia balik pada perkataan yang nak difikirkan. Bukan nak menerjemahkan perkataan daripada apa yang disampaikan oleh penyampai nasihat itu tadi. Jadi Imam Al-Ghazali kata rahimahullah ta'ala, maka sampaikanlah nasihat itu sehingga mereka melihat kepada ketaksiran dan kelemahan pada diri mereka. Supaya apa? Supaya kepanasanlah aliran pemikiran mereka itu dapat menyentuh hati mereka lalu menggoncangkan kelekaan mereka agar mereka terkeluar daripada alpa dan leka terhadap dunia dan mereka balik kepada Allah Ta'ala. Itu tujuan nasihat. Ada orang yang membina kalimat-kalimat nasihatnya supaya apa? Supaya mereka dipandang tinggi dengan tutur bicaranya. Sehingga orang perlu memikirkan bicaranya orang tadi, bukan memikir ketaksiran diri. Orang cakap, wah ayat dia sedap betul. Hebat ayat dia. Jadi diharapkan dalam memberi nasihat itu agar perkataannya dipuji oleh orang. Yang ini bukan pemberi nasihat, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Orang yang memberi nasihat itu kalamnya ringan tetapi memberi bekas kepada pendengar-pendengarnya. Dan apa lagi kata mereka? Sehingga mereka menyesali diri dan berusaha menyempurnakan segala ketaksiran pada umur yang telah mereka lalui sekadar kemampuan yang ada pada mereka, dan mereka merasa kesal terhadap hari-hari yang berlalu yang tak dapat diisi dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga nasihat tadi menjentik mereka, sedarkan mereka dan menambahkan keimanan mereka hingga mereka merasa rugi seandainya mereka hidup daripada umur dan masa mereka itu tadi telah disia-siakan daripada mengingati Allah. Itu tujuan dia. Ini yang katakan nasihat memberi faedah, nasihat yang memberi manfaat, iaitu barang yang menambahkan takut kita kepada Allah. Kita bercakap pada orang bukan sekadar untuk memberi takut orang kepada Allah, tapi kita juga turut serta bertambah takut kepada Allah. Itu matlamat sebenar. Kadang-kadang ada yang bercakap untuk menakutkan manusia kepada Allah, tetapi dia sendiri tak takut pada Allah. Orang ini mendapat kecaman daripada Allah Ta'ala sebagaimana apa yang Allah sebut dalam surah As-Saff. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taqulu, li untuk ma barang apa,
taqulu, engkau menyatakan, engkau sebutkan, engkau wawarkan kepada orang daripada menyuruh kebaikan dan suruh tinggal kemungkaran, suruh tinggal kemaksiatan, ma la taf'alun, tapi engkau sendiri tak buat. Kabura maqatan indallah, kecelakaan yang besar bagi mereka itu di sisi Allah. Siapa mereka? Antaqulu ma la taf'alun. Mereka ni pandai bercakap, pandai beri nasihat, ma la taf'alun, tapi mereka sendiri tidak buat dengan apa yang dinasihatkan itu. Jadi itu sebab dalam memberi nasihat, dia bukan sekadar menggoncang hati pendengarnya, tetapi hatinya juga tetap berdetak, tersentak dengan kekurangan dan kelemahan dirinya. Maka kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka pekerjaan seperti ini dan dengan cara yang kita terangkan tadi dinamakan nasihat. Itulah nasihat, iaitu satu benda yang boleh beri manfaat. Nasihat, itu dia beri kepada orang kesedaran. Sama halnya dengan cara engkau memberitahu keadaan banjir yang sedang melanda rumah seseorang, sedangkan penghuni dan seluruh keluarganya masih berada di dalam rumah itu. Maka engkau hanya mengatakan, bahaya, bahaya, cepat keluar, larilah daripada banjir. Apakah dalam keadaan begini kamu masih perlu mengkhabarkan penghuni rumah itu dengan ibarat yang sulit-sulit dan kalimah yang susah-susah, ataupun dengan isyarat yang sukar dipahami? Sudah tentu engkau tidak mahu berbuat demikian. Maka samalah halnya dengan seorang yang memberi nasihat itu. Hendaklah ia menjauhi daripada ibarat yang sulit dan kalimat yang susah-susah dan isyarat yang sukar dipahami. Kalau ada orang yang ditimpa dengan musibah, pasti kita akan ungkapkan satu perkataan yang paling ringkas dan yang paling senang dipahami. Keluar, banjir. Kita tak kata, janganlah menetap terlalu lama di dalam rumah itu kerana barangkali air sedang naik. Tak ada, kita tak cakap begitu. Nak panjang-panjang kalam dengan tutur bicara, seni bicaranya, badik bayan ma'ani, tak ada. Kita langsung kepada matlamat, langsung kepada tujuan, dan orang yang mendengar perkataan itu tadi langsung faham dan bertindak. Yang ini yang dikehendaki dalam memberi nasihat. Tidak panjang dan tidak terlalu sukar untuk difahami. Itu sebab tuntutan untuk memberi nasihat ni bukan hanya pada para da'i. Ini tuntutannya pada para siapa? Orang yang mengatakan qul la ilaha illallah. Siapa-siapa saja yang mengucap kalimah la ilaha illallah, dia bertanggungjawab dalam memberi nasihat. Kenapa? Kerana sabdaan Nabi SAW, ad-dinun nasihah, agama itu ialah nasihat. Jadi kita saling memberi nasihat kerana mengokohkan tegaknya agama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pegangan kehidupan kita. Allahu Akbar. Ada orang yang barangkali mujahadah kehidupannya itu dipraktikkan dalam kehidupan dia. Contoh satu hadis Nabi SAW, hadis yang ke-10 dalam kitab Peristiwa Akhir Zaman karangan Abina Abu Ya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjar An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dalam hadis itu menceritakan keadaan Nabi SAW yang menangis. Kerana suatu hari Nabi duduk di dalam Masjid Nabawi, Nabi melihat satu orang laki-laki yang namanya Mus'ab bin Umair, yang ada sehelai kain ridak. Kain ridak dia ada selai dan diletakkan di atas bahunya. Tidak ada kain lain selain daripada ridak yang menyentuh kulitnya. Kalau kita hari ini pakai ridak sebab ada jubah, dapat lapis atas jubah lagi. Mus'ab bin Umair tak, dia tak ada baju. Dia letakkan ridaknya di atas badannya. Nabi pandang Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar mengangkat takbir dan semayang dengan keadaan kain yang sehelai diletakkan di atas bahunya. Ketika itu Rasulullah kata, lihatlah kamu kepada itu orang, iaitu Mus'ab bin Umair. InsyaAllah, dia seorang muhajirin, datang daripada Mekah ke Madinah, dan kini dia hanya berpakaian dengan pakaian. Dia ada dua helai kain dia. Apa? Kain pelekat dia dan juga kain ridak tadi itu. Itu dia kain yang dia ada. Sedangkan beliau ini ketika hidup di Mekah, beliau adalah anak yang dimanjakan oleh ibunya. Tidak pernah Mus'ab bin Umair ni memakai pakaian daripada kapas, melainkan dia hanya pakai sutera. Mak dia bagi sutera aja dulu ketika hidup di atas bumi Mekah. Kekayaan Mus'ab bin Umair ni sangat besar. Dia datang pada Islam dengan hati dan jiwa. Mak dia datang merayu dia di Madinah. Ya Mus'ab, baliklah kamu kepada agama kita. Ya Mus'ab, baliklah kamu kepada agama kita. Harta maknya banyak.
Dipancingkan akan Mus'ab bin Umar. Tapi Mus'ab bin Umar, apa kata Mus'ab bin Umar? Wahai ibuku, seandainya Allah memberikan engkau 100 nyawa, dan setiap kali engkau berhadapan denganku, Allah cabut 1 nyawa engkau, satu persatu kau mati depan aku, tetap aku tidak berpindah daripada agama Muhammad ini untuk balik kepada kejahilan. Subhanallah. Lalu Nabi tanya, bagaimanakah hal keadaan kamu, yang kamu bila bangun berpagi-pagi, kamu mampu memilih pakaian kamu untuk dipakai, kamu pergi ke dapur kamu dan kamu boleh makan apa yang kamu nak, kamu boleh berjalan. Yang ini situasi kita pada hari ini. Kita ada baju yang boleh dipakai, makanan boleh tinggal order dan makan, insyaAllah. Bagaimana hal keadaan kamu ketika itu terhadap Allah? Kata dia, nescaya kami akan taat beribadah pada Allah kerana telah diberikan kesenangan itu. Dapat baju, dapat makan, dapat keluarga bahagia, ada kenderaan nak jalan, semua dah lengkap, tak perlu cari dah, kata dia. Bagaimana keadaan kamu ketika itu? Kata mereka, kami akan kuat beribadah. Kata Rasulullah, tidak. Itulah ujian yang paling besar kepada kamu, kerana ketika itu kamu merasa senang hingga lupa pada nikmat Allah. Subhanallah. Dan sebab Nabi sebab apa itu. Tetapi bila seorang yang susah, seorang yang dalam pada payah, mengangkat tangannya lebih khusyuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul ya Allah, mengharap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana melengkapkan kepada kebuntuan hidupnya. Jadi itu sebab salah satu nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, jika kamu ingin mengingatkan manusia kepada Allah, jadikan diri mereka itu tersedar dalam kelalaian dan kealpaan, termasuk dirimu juga ketika memberi nasihat yang tersebut itu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nasihat Imam Ghazali, janganlah kamu menggunakan kalimat yang berat-berat dalam menyampaikan nasihat. Yang kedua, dan janganlah hendaknya niatmu dalam memberi nasihat itu supaya makhluk banyak berhimpun di dalam majlismu, atau supaya mereka menunjukkan perasaan yang sangat kagum dengan kebolehanmu. Dan mungkin mereka akan mencari-cari pakaian dengan tidak sedar kerana terlampau asyik. Lalu nanti ada orang berkata, aduhai, bagusnya majlis ini. Jikalau hatimu berniat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia dan bersumber daripada kelalaian hatimu. Bahkan hendaklah niatmu dan segala usahamu hanya mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat, dan mereka meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan, dan mereka juga menghilangkan sifat tamak terhadap dunia dan menuju ke arah kezuhudan, dan mereka juga meninggalkan sifat bakhil dan menghiaskan diri dengan sifat kemurahan, dan mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia dan sentiasa melazimi ketakwaan. Baik. Yang kedua ni, para pemberi nasihat, hendaklah tajdid, perbaikan hati dalam niat untuk memberi nasihat. Janganlah seseorang itu memberi nasihat dengan tujuan supaya orang cenderung kepada dia, orang mendekat kepada dia kerana kefasihan tutur bicara dia. Kalaulah nak bicara tentang tutur bicara yang fasih, yang indah, maka Allah menjadikan tutur bicara ulama isu dan juga Dajjal itu fasih. Dajjal bila dia berkata-kata, perkataannya dikagumi oleh pendengar, insya-Allah. Maka ketika itu Allah jadikan lisan-lisan mereka yang menyesatkan itu indah pada tatapan hiasan telinga mereka. Jangan ada niat kamu itu tadi memberi nasihat supaya ramai orang berhimpun di dalam majlismu. Dan jangan ada niat kamu itu kerana nak merasa kagum. Ini pernah berlaku di zaman Syekh Abdul Qadir, zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana waktu tu Syekh Abdul Qadir kira-kira umurnya baru 12 tahun seperti itu, insya-Allah. Kecil lagi. Maka ada satu orang syekh yang dia sedang bertazkirah, iaitu dia memberi tausiah. Ketika dia menyampaikan tausiahnya itu tadi, perkataan yang keluar daripada mulutnya sangat menyentuh hati orang. Orang itu sentuh hati, menangis. Ada yang ya Allah, mereka sampai cari baju dia. Ini yang kata Imam Ghazali dalam cerita ni. Mereka kena sedih cari baju. Mereka tak perasan dengan perbuatan yang mereka kerjakan. Dek kerana begitu ta'assub dengan bahasa yang digunakan oleh syekh tadi. Ramailah yang menangis, ramailah yang berduka. Maka ketika itu selesai daripada majlis, Syekh Abdul Qadir Jilani ini datang kepada syekh tadi.
Syekh Abdul Qadir ni setitik air mata pun tak keluar. Tak ada berasa apa-apa pun. Lalu dia datang kepada Syekh. Ya Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Syekh. Syekh, saya ada benda nak tanya. InsyaAllah. Saat engkau menyampaikan kuliahmu, ni umur budak 12 tahun datang tegur ni. InsyaAllah. Saat engkau menyampaikan kuliahmu, menyampaikan tausiahmu, aku dapati ramai orang yang menangis, terbekas di hati mereka. Tetapi mengapa aku tak dapat menangis? Adakah disebab hitam hatiku atau hitam hatimu? Hatiku yang hitam ke hati kau yang hitam? Sebab aku tak terkesan dengan perkataan kau ni. Maka kata Syekh tadi, bila dengar perkataan itu, menangis Syekh tadi tu tak? Perkataan ringkas je. Apakah hati aku yang hitam atau hati kau yang hitam? Kerana saat engkau memberi tausiah, orang semua mendapat bekas, sedangkan aku tak dapat apa-apa. InsyaAllah. Maka Syekh tadi pun tunduk lalu berasa malu, maafkan aku, kata dia, masya-Allah. Dia beristighfar pada Allah. Sesungguhnya hatiku lah yang hitam, kata Syekh tadi. Kerana saat aku melihat orang mula menangis, aku melihat orang semua ta'assub dengan ceramahku, maka aku mula merasa hebat dengan perkataan-perkataanku. Ku tambahkan lagi, ku bancuhkan lagi, ku berikan perisa lagi dalam perkataanku supaya bertambah teriak manusia itu tadi. Maka teriakan mereka itu bukanlah niatnya untuk teriak pada Allah, tapi kerana hebatnya tutur bicaraku. Maka itu sebab kadang-kadang ada pendengar yang bila dia mendengar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah jauhkan daripada kita, yang dia dengar kuliah tak masuk apa dalam kepala dia. Ada dua aja. Sama ada hatinya yang lalai atau hatinya yang gelap, ataupun hati penyampai itu yang gelap. Subhanallah taala. Saat dia menutur bicara, kalamnya tak didengar oleh orang. Saat dia menyampaikan perkataan dia dihijab oleh Allah Ta'ala terhadap hati yang bersih. InsyaAllah. Kenapa? Kerana lisannya ataupun mulutnya acap kali masuk perkara-perkara yang syubhah. Ini kata Imam Abdullah Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala anhu. Jadi, jangan yang pertama apa? Janganlah mereka tadi menyampaikan nasihat supaya makhluk banyak berhimpun dalam majlisnya, ataupun untuk menunjukkan rasa kagum mereka di atas kebolehan pemberi nasihat itu tadi. Dan jangan sampai dengar pujian orang, aduhai bagusnya majlis ini, insya-Allah. Ini majlis sangat hebat, ini majlis bagus, masyaallah taala anhu. Bagus tadi bukan kerana ramainya orang semata-mata, tapi bagusnya tutur bicaranya. Jikalau hatimu berniat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia. Jadi nasihat dia tadi tujuannya tujuan dunia. Kerana nak meraih populariti, meraih pujian orang. Ini yang kita sebut sebagai sum'ah. Penyakit sum'ah. Apa tu sum'ah? Kalimat asalnya sama'a yusami'u. Nak dengar puji orang. Bila dia buat baik, dia nak dengar orang puji dia. Oh, baguslah Tuan Haji ni semayang banyak. Baguslah ustaz ni cakap hebat. Baguslah orang ni dia banyak sedekah. Dia buat satu kebaikan kerana mengharapkan pujiannya manusia. Ini penyakit hati. Namanya sum'ah. Bermula sum'ah ni daripada mana? Daripada riak. Apa tu riak? Oh tuan-tuan tengok lampu candelier ni. Kalau saya tak bagi, tak cantik masjid ni. Kata orang riak betul dia. Bukan. Itu dia iklannya. Riak ni apa? Riak ni orang yang memamer-mamerkan ibadah. So, dia pamerkan ibadah dia. Semayangnya ditunjuk dekat orang. Sedekahnya ditunjuk pada orang. Tunjuk je, tak payah cakap. Dia tunjuk je. Niat dia nak tunjuk. Maka bila dia dah berusaha tunjuk, apa yang diharapkan? Itulah diharapkan pujian daripada manusia. Datanglah sum'ah. Bila sum'ah dah masuk di telinga dia, pujian dah masuk telinga dia, dia akan datang penyakit ketiga namanya ujub. Apa tu ujub? Dari kalimat ta'ajub. Apa tu ta'ajub? Ajaib. Apa tu ajaib? Tu semua Arab lagi. Melayunya apa? Pelik. InsyaAllah. Dia mula rasa pelik, dia mula rasa hairan dengan dirinya. Hebat juga aku ni rupanya. Dia rasa. Datang penyakit tu. Lepas sum'ah dah datang penyakit yang ketiga, rasa hairan dengan kebolehan diri sendiri dalam urusan ibadah. Bila dia dah rasa kagum dengan diri dia, dengan ketaatan yang mampu dia laksanakan, datanglah penyakit yang keempat namanya takabur. Takabur tu yang datang, rasa besar diri. Saya ni ibadah banyak tau, awak ni siapa? Dia mula membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Datanglah takabur itu tadi. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini penyakit Allah timpakan ke atas iblis la'natullah alaih. Kata Nabi SAW dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriyai imami wa azaman idari.
sesungguhnya takabur itu ialah serbanku. Itu sombong itu ialah serbanku. Dan merasa besar diri itu ialah pelekatku. Barang siapa yang cuba merampas salah satunya daripadaku, akan ku campakkan ia ke dalam neraka-Ku wa ma ubali, tanpa aku peduli dia itu siapa. Walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, walau dia wali, walau dia alim, walau dia ahli maksiat sekalipun, kalau sikap ataupun sifat bagi Allah Ta'ala itu diragut oleh mereka, cobaan untuk curi, cobaan untuk ambil untuk diri mereka, Allah campakkan dia dalam neraka walau rasa sombong sebesar biji sawi. Subhanallah Ta'ala. Ni Nabi sebut di dalam hadis kursi. Subhanallah Ta'ala anu. Itu sebab Allah Ta'ala yang layak, takabur ni layak bagi Allah. Itu sebab dia ada nama khas bagi Allah Ta'ala apa? Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Al-Mutakabbir, yang maha takabur. Siapa tu? Allah. Layak, layak. Kerana dia Tuhan yang punya alam, kerana dia Tuhan yang menjadikan makhluk, kerana dia Khaliq, dialah pencipta. Jadi hak dia tu layak tak? Layak. Jadi kita tak dapat nak argue. Dan niat itu atau perasaan itu tidak layak diambil oleh makhluk ataupun hawadis. Makhluk tak boleh ambil sifat Tuhan itu tadi. Dan apa kata dia? Bahkan hendaklah niatmu dalam segala usahamu hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia. Adapun yang tadi dia bercerita, dia bercakap supaya dapat habuan dunia untuk dirinya, dan pada ketika itu bukanlah niatnya mengajak manusia kepada lari daripada dunia. Apa maksud dunia? Bila kita cerita asyik dunia Ustaz, dunia ni apa? Dunia ni bukanlah kemewahan, bukanlah harta, bukan ni, tak. Dunia ni ialah barang yang menjauhkan kamu dari Allah. Tu dunia. Tak semestinya kaya tu dibagi dunia. Ada orang yang miskin tapi jauh daripada Allah. Sebab kemiskinannya itu tadi adalah dunia dia. Subhanallah. Tu sebab contoh macam selalu saya beri. Ada orang yang gajinya 30,000. Dia ni kerja pilot, gaji 30,000. Dia dengar kuliah di TikTok, tengok di TikTok, tengok di Facebook, katanya, siapa yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, tinggalkanlah dunia. Dia ambil keputusan resign. Dia ingat 30,000 tadi dunia. Subhanallah Ta'ala. Lalu dia resign, dia berhenti. Bila dia berhenti, hidupnya mula melarat. Padahal ketika dia bekerja dulu, sembahyangnya dapat dijaga, sedekahnya dapat diberikan, nafkah anak isteri terjaga, peruntukan nafkah untuk dirinya pun ada. Tak jadi masalah. Jadi itu bukan dunia, itu namanya apa? Ma'isyah, pencarian, mata pencarian. Selama mana rezeki yang ada pada dia diusahakan, diberikan oleh Allah, dia tak lupa pada Allah. Itu bukan dunia. Dunia ni mana? Minta maaf nak, bukan memperkecilkan, tidak. Ada orang yang dia kerja di supermarket je. Gaji 900. Bangun pagi-pagi 6.30 bersiap-siap nak masuk kerja pukul 7. Sembahyang subuh tinggal. Kerana nak pergi kerja. Bila masuk dalam kerja, seronok-nok bekerja, Zuhur tak sempat nak sembahyang, duduk lepak makan tengah hari. Kemudian sambung kerja lagi sampai asar, sibuk mengurus barang, nanti tak sembahyang asar. Maghrib balik penat lesu, tak boleh nak sembahyang maghrib. Nanti isyak duduk lepak-lepak, minum-minum, lepas tu balik rumah. Tiap bulan ambil 900. Kerana 900 ringgit dia menggadaikan urusan agamanya dengan Allah. Yang itu baru kita panggil dunia. Kalau banyak harta sekalipun tetapi urusan dia dengan Allah dia tak tinggal, itu bukan dunia, itu ma'isyah. Allah suruh cari ma'isyah. Jadi itu sebab saya kata, walaupun sekecil perkara tetapi menyebabkan barang itu lupa dia kepada Allah. Itu sebab Allah Ta'ala kata, Al-malu wal-banun zinatil hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan bagi dunia. Hiasan aja. Siapa yang ambil anak-anak dan harta tadi sebagai ma'isyah, sebagai keindahan dalam dunia untuk ibadah pada Allah, maka dia berjaya. Tapi siapa yang ambil harta dan anak-anak tadi hingga dia lalai pada Allah, terjerumus ia masuk dalam dunianya hingga dia lupa pada Allah. Bila ada anak, minta maaf yang dibenar Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang kita dah tak berapa serupa orang dulu. InsyaAllah. Minta maaf tu, dia bukan negur secara khusus, dia umumiyah. Kadang-kadang dia lazim sembahyang maghrib, sembahyang isyak, dia tu terkenal ataupun dia tu dikenali memang orang ahli masjid. Subuh, maghrib, isyak, dia mesti ada di masjid. Satu hari dia tak ada di masjid maghrib. Maghrib tak datang masjid. 2 hari tak datang. Hari ketiga orang tanya, dia datang masjid hari ketiga orang tanya, Ji, mana 2 hari tak nampak?
Oh, anak-anak balik, insyaAllah. Anak-anak balik rumah, jadi tak dapat ke masjid. Kebarangkalian anak-anak itu jadi dunia atau ma'isyah. Dia jadi dunia. Menyebabkan dia tidak datang kepada rutin hariannya dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu, orang kalau anak-anak balik rumah, mak dah hidangkan makan, anak-anak semua duduk. Tunggu kejap, abah kamu kat masjid, tak balik lagi. Ke abah balik, kita makan. Gitu dulu. Sekarang ni, anak kata nak balik, bapak maghrib dah kat meja makan. Bila dia nak sampai? InsyaAllah. Dia terbalik. Sekarang bapak tunggu anak pula untuk balik. Dulu pada anak-anak dah balik, kena tunggu. Abah tak balik lagi. Tunggu abah balik masjid, baru kita makan. Suatu pada Allah Ta'ala. Itu adat dia, insyaAllah. Jadi dia kadang-kadang, mana tak nampak Haji dah 2 hari. Cucu balik rumah, tak boleh nak ke masjid. Rasanya, insyaAllah. Dia jadi halangan pada dia untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab yang demikian rupa. Itu sebab kadang-kadang kita keliru dengan dunia. Mana definisi dunia? Jadi orang ingat harta banyak tu dunia, kaya tu dunia. Tak. Para ulama dihidangkan oleh Allah Ta'ala dengan perhiasan dunia. Kebanyakan mereka dijadikan Allah Ta'ala senang dalam meraih harta, mal dunia ni. Tetapi itu semata-mata ujian Allah untuk melihat mereka adakah tergelincir daripada landasan yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana Qarun yang ahli ibadat, diberi keutamaan, diberikan pendapatan, dapat cari emas, dan gelincir ia hingga lupa dan durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, bahkan hendaklah niatmu dalam segala usahamu hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat, dan mereka meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan. Dan mereka juga menghilangkan sifat tamak terhadap dunia dan menuju ke arah kezuhudan. Apa makna zuhud di sini? Pakai compan camping, belagak serupa orang miskin, gitu. Dah. Zuhud ni kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri dalam kitab Penawar Bagi Hati, Az-Zahidun, iaitu zuhud itu ialah kamu ambil dunia sekadar keperluanmu, bukan kemahuanmu. Apa yang kita perlukan dalam dunia ni? Katalah kemampuan kita beli Porsche sebiji. Mampu beli Porsche. Tapi kita beli kereta Mercedes je. Subhanallah ta'ala. Ala kulihat kemampuan. Kemahuan mengatasi kemahuan mengatasi keinginan. Jadi hanya pakai keperluan mengatasi kemahuan. Jadi maknanya itulah zuhud. Yang ini dia perlu pakai yang ini. Padahal dia mampu lebih, mampu beli helikopter. Tapi dia beli kadar yang termampu bagi dia, ya. Dia boleh beli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Bentley ke, tapi dia mampu beli jet. Itulah zuhud bagi diri dia. Jadi itu sebab kita perkara gaib ni kita tak dapat nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak ditanya pada orang. Perkara gaib ni 4 perkara dalam Islam. Yang pertama apa dia? Yang pertama maut, kematian, dia benda gaib, tak tahu bila. Yang kedua rezeki, kita tak tahu rezeki itu bagaimana. Yang ketiga jodoh, jodoh barakallahu taala anhu. Yang keempat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat lupa apa dia. Pertama maut, yang kedua rezeki, yang ketiga jodoh, yang keempat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia gaib, perkara gaib yang kita tak tahu catatan dia macam mana. Jadi samalah kalau orang ni asyik bertanya, kamu bila nak kahwin? Ini biasa kita, bila kamu nak kahwin? Seakan-akan soalannya bila kamu nak mati. Sebab ini gaib. Masalah jodoh, masalah mati dia gaib. Itu hak Tuhan. Adapun atas dunia ni kita hanya mengerjakan apa yang Allah suruh, ada rezeki dari dia, maka kita berharap ya Allah jadikan kami dalam urusan dunia kami dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah. Dan mereka juga meninggalkan sifat bakhil dan menghiasi diri dengan sifat kemurahan. Bakhil itu sebab pagi-pagi kita doa pada Allah, apa dia doa kita? Yang Nabi ajar, Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Al bukhl bermakna bakhil, insya-Allah. Ya Allah, aku minta lindung pada Engkau ya Allah minal hamni, daripada putus asa, wal hadan, dan juga duka cita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta lindung pada Engkau daripada ajuz, lemah tubuh badan, wal kasal, dan bermalas-malasan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Al jubni, aku minta lindung padamu ya Allah, gemar mengimpun-impun harta, wal bukhl, kemudian aku ni bakhil, menyekat harta daripada keluar. Wa a'udzubika minal
jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. InsyaAllah kita minta lindung pada Allah yang demikian rupa. Jadi itu sebab kata Imam Ghazali rahimahullah taala, maka hiasilah dirimu itu dengan kezuhudan dan meninggalkan segala kebakhilan dan menghias diri dengan sifat kemurahan, dan mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia. Jadi dia harap itu sebab dunia ni apa yang kita kehendak dalam dunia ni mesti balik kepada Tuhan yang memberi rezeki. Hidup ni, dunia ni umpama bayang-bayang. Kita kejar dia sampai bila tak dapat-dapat, sebab dia berada di depan. InsyaAllah kejar bayang. Dia lari-lari, kita pun lari-lari. Nak dapat dakap tak dapat. Jangan jadikan kita mengejar bayang-bayang, biar bayang-bayang kejar kita. Macam mana bayang-bayang kejar kita? Iaitu kita cari sumber cahaya. Cahaya belakang, bayang-bayang terhasil depan. Kita kejar bayang-bayang, makin jauh daripada sumber cahaya, iaitu kekuatan Allah Ta'ala. Kita lari, makin jauh, bayang-bayang makin hilang. Akhirnya kita kejar tak dapat. Tapi kalau kita balik kepada sumber cahaya, apa yang berlaku? Bayang-bayang yang mengikut kita dan dia berada di bawah kita. Ikut sampai kita balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang berkehendakkan kepada dunia mesti ada ilmu. Dalam hadis Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengejar dunia, dunia lari daripadanya. Barang siapa yang mengejar akhirat, akhirat menunggunya dan dunia mengejar dia. Ini dalam hadis Nabi sebut seperti itu. Jadi sebab kita berharap, ya Allah, jadikan hati kami cenderung dalam mengambil nikmat duniamu untuk ibadah kami di sisimu, ya Allah. Itu kita harap. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita selamat dan waspada daripada terhadap tipuan dunia dan sentiasa melazimi ketakwaan. Apa tu takwa? Kerja apa Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi bagaimana yang sepatutnya dilakukan dalam memberi nasihat dan apa yang perlu digemarkan kepada mereka dalam mendengar nasihat, insya-Allah pada siri yang akan datang. Insya-Allah tabarakallah taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita lisanan ratiban bin nasihah. Jadi lidah kita melazimi untuk memberi nasihat. Sebagaimana kita tahu Imam Ghazali sebut apa? Memberi nasihat itu cukuplah mudah. Yang payah itu ialah menerima nasihat. Nak terima nasihat je yang payah. Orang kalau bagi nasihat senang. Engkau jangan gini, engkau jangan gini, pandai cakap. Tapi nak bila kena ke kita, pandailah kamu cakap apa itu. Mendengar nasihat tak boleh. Bagi senang. Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang mudah memberi nasihat dan mudah menerima nasihat. Jadi insya-Allah sekadar itu dahulu pada pagi ini, ayah anda bunda rahmatullah Ta'ala. Sebelum saya tangguh pengajian kita pada pagi ini, saya buka ruang soalan. Kalau ada yang ingin bertanya, falyatafaddal ma'jura. Baik, tak ada soalan. Sekadar itu dahulu pada pagi mulia ini. Ada salah silap tutur bicara saya, apa yang saya sampaikan sebentar tadi, sekiranya tidak bertepatan dengan murad kita, salah dengan pandangan para ulama, pada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun. Kepada barisan ayahanda, ibunda, adinda dan kakanda sekaliannya, saya menyusun 10 jari mohon maaf di atas ketelanjuran kata-kata saya. Apa yang saya sampaikan sebentar tadi, sekiranya terdapat kesalahan daripada apa yang difatwakan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perak, dan sekiranya penyampaian saya tadi bersalahan dengan enakmen yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam dan Adat Melayu Perak, maka pada Allah Jalla Jalalul Azam saya minta ampun. Pada barisan Al-Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, tuan-tuan haji, para ustaz, tuan-tuan lebay, orang tua-tua di kalangan kita, saya mohon tegurlah saya dengan teguran bisawab jika saya melakukan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا أنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع لقدر أنثى وذكر اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal-an subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.